Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 18 September bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, lagi sekolah ditutup di Sarawak, Selangor dan Perak, ekoran jerebu. Peruntukan RM78 juta bagi kerja-kerja baik pulih sekolah di Sabah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Buletin pagi dimulakan dengan perkembangan jerebu di Sarawak. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Sri Aman setakat ini menunjukkan penurunan berbanding paras berbahaya semalam. Dan bagi mendapatkan perincian lanjut, kita terus bersama Adib Uthman di Kuching, Sarawak. Adib, bagaimana keadaan terkini jerebu di sana? Baik, terima kasih Hawa di Seri Pentas. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Sri Aman setakat ini turun pada paras sangat tidak sihat setelah berada pada paras berbahaya sejak semalam dengan bacaan tertinggi dicatatkan 397 IPU pada jam 9 malam tadi. Bacaan IPU di kawasan berkenaan setakat ini menunjukkan trend penurunan dan setakat jam 8 pagi tadi Sri Aman mencatatkan 239 IPU. Dari laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, semalam berlakunya kebakaran meluka di kawasan 3 buah kawasan di Sri Aman dan Betong. Dan sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas telah pun mengarahkan semua agensi keselamatan yang terlibat untuk sama-sama membantu memadam kebakaran berkenaan. Pada masa yang sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail sebelum ini memberitahu pihak agensi pengurusan bencana negara ataupun NADMA akan melaksanakan operasi pembenihan awan di negeri ini pada hari esok bagi meredakan keadaan jerebu. Namun operasi berkenaan bergantung kepada keadaan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Dan setakat ini antara kawasan lain yang turut terjejas adalah Kuching dengan bacaan 173 IPU dan namun masih diliputi jerebu yang agak tebal serta 8 kawasan lain yang masih berada pada paras tidak sihat. Dan bagi penutupan sekolah, daripada laporan Jabatan Pendidikan Negeri, sejumlah 337 buah sekolah telah pun ditutup berbanding dengan 298 yang dicatatkan semalam. Penutupan hari ini melibatkan 9 buah daerah berbanding 8 daerah yang dicatatkan semalam. Baik, saya kira setakat itu saja laporan saya daripada Kuching. Kita kembali kepada Hawa di Seri Pentas. Silakan Hawa. Baik, terima kasih Hadib. Langsung dari Sarawak, selamat bertugas kita ke laporan seterusnya. Sebanyak 99 sekolah lagi di daerah Petaling Perdana, Kuala Selangor, Gombak dan Petaling Utama ditutup, menjadikan sekolah yang ditutup di Selangor hari ini 214. Menurut Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan pagi ini, penutupan membabitkan 231,921 pelajar itu dibuat susulan bacaan IPU melebihi 200 iaitu pada tahap sangat tidak sihat bermula 12.30 malam tadi. Sebarang perubahan atau maklumat terbaru akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dalam kenyataan KPM malam tadi, 115 sekolah di daerah Sepang, Hulu Langat, Kuala Langat, Klang dan Sabak Benam ditutup pagi ini susulan keadaan jerebu yang serius. Sementara itu, menurut laman web Jabatan Alam Sekitar, setakat jam 8 pagi ini, IPU di Shah Alam adalah 220, Petaling Jaya 204, Klang 202 dan Banting 188. Di Perak, keseluruhan 288 sekolah ditutup apabila 265 sekolah lagi di daerah Manjung, Bagan Datuk, Hilir Perak dan Perak Tengah ditutup pagi ini. Pengarah Pendidikan Perak, Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali berkata, penambahan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen Sri Manjung. Setakat jam 8 pagi tadi, pencemaran udara di kawasan itu menurun sedikit kepada paras tidak sihat iaitu 197. Sementara itu di Pulau Pinang, kualiti udara di balik pulau mula mencecah paras sangat tidak sihat pagi ini dengan bacaan 211. Seberang Jaya, Seberang Perai dan Mindan mencatatkan IPU tidak sihat.
Seorang pemuda kerugian hampir RM50,000 selepas rumah separuh kekal yang didiaminya musnah dalam kebakaran malam tadi. Kejadian berlaku di Kampung Kuala Belara, Manir, Kuala Terengganu. Ketika kebakaran jam 11.55 malam itu, mangsa berusia 28 tahun yang tinggal berseorangan sempat menyelamatkan diri dengan terjun dari tingkap rumahnya yang sedang marak terbakar. Menurut jiran mangsa, Nur Fadila Aida Marina Madrani, ketika kejadian dia dan suaminya sedang menonton televisyen sebelum terdengar bunyi seperti letupan. Dia sekeluarga keluar kerana bimbang api merebak ke rumah mereka. Kan nak bagi susu ke anak. Lepas tu abang tengok abang bunyi tah tu. Lepas tu buka tikar, api sedang maruk dah. Tak lewat benda dah. Kak pun jadi panik, ambil anak, ambil barang penting, keluar lagi. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Timbalan Penguasa Bomba, Rozizah Abni Hajar berkata, pihaknya mengambil masa 13 minit untuk mengawal kebakaran daripada merebak ke rumah berhampiran. Struktur binaan rumah dari kayu menyebabkan api merebak dengan cepat namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Apabila sampai didapati kebakaran telah musnah 80%, seramai 17 anggota dan pegawai telah digerakkan ke lokasi melibatkan 3 buah jentera daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu. Kemusnahan rumah 100%. Punca kebakaran dan jumlah sebenar kerugian masih disiasat. Polis menafikan dakwaan terdapat seorang wanita dalam kereta jenis Volkswagen Polo dinaiki 3 lelaki yang ditembak mati dalam kejadian di Batu Arang, Rawang pada Sabtu lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, pemeriksaan di lokasi kejadian hanya menemui 3 suspek yang disyaki terbabit dalam kes samun bertopeng di kawasan Rawang, Batu Arang dan Kundang. Beliau berkata demikian bagi mengulas dakwaan salah seorang anggota keluarga suspek yang terbunuh dalam kejadian itu. Menurut dakwaan itu, pihak berkuasa tidak mahu mendedahkan maklumat mengenai isteri salah seorang suspek yang ada bersama semasa kejadian dan belum ditemui sehingga kini. Tegas Datuk Nur Azam, jika anggota keluarga membuat laporan mengenai kehilangan wanita itu, polis akan menjalankan siasatan dan mengklasifikasikannya sebagai kes orang hilang. Terdahulu, beberapa anggota keluarga 3 lelaki yang maut membuat laporan kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam meminta siasatan penuh dilakukan berhubung kejadian itu. Sabtu lalu, 3 lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes samun bersenjata maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis. Polis menemui 2 pucuk pistol jenis separuh automatik, 3 bilah parang dan 3 sarung muka di dalam kereta dinaiki mereka. Kementerian Kesihatan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat kematian seorang pelajar perempuan akibat tuberkulosis TB atau batuk kering di Pulau Pinang bulan lalu. Timbalan Menterinya Dr. Lee Boon Chye berkata, jawatankuasa itu akan menyiasat sama ada wujud kecuaian di pihak Hospital Pulau Pinang HPP seperti didakwa oleh keluarga mangsa. Dr. Lee berkata demikian selepas bertemu dengan keluarga mangsa Carmen Yee, 19 tahun dan pengurusan HPP. Menurutnya, jawatankuasa itu akan menyiasat jenis rawatan yang diberikan kepada mangsa serta jika terdapat aspek kecuaian sepanjang mangsa dirawat di hospital berkenaan. Kita harap kalau boleh, kita boleh mulakan dalam sebulan 2 lah. Tapi kita sebab siasatan bebas melibatkan pakar-pakar daripada negeri-negeri yang lain. Jadi kita perlukan semua yang terlibat tu ada masa yang sesuai lah untuk buat siasatan. Jadi kita akan tetapkan tarikh untuk permulaan dalam masa 2 minggu lah, saya rasa boleh tetapkan tarikh. Ye dibawa ke Jabatan Kecemasan HPP pada 23 Ogos lalu kerana batuk dan muntah darah. Namun dia dibenarkan pulang dan diminta kembali hanya jika mengalami muntah darah lagi. Bagaimanapun, keadaannya bertambah teruk pada keesokan harinya dan dibawa ke HPP menaiki ambulans sebelum meninggal dunia pada 27 Ogos. Hasil bedah siasat mendapati mangsa menghidapi jangkitan TB.
Keluarganya mendakwa kesilapan pihak hospital meragut nyawa pelajar itu. Sementara itu, 373 pelajar di sekolah mangsa telah disaring dan 33 daripadanya disyaki dijangkiti TB. Namun mereka disahkan cukup sihat untuk sembuh sepenuhnya dengan pengambilan ubat yang sewajarnya. Beliau juga menasihatkan agar pihak sekolah tidak panik kerana keadaan terkawal. Kementerian Kewangan memperuntukkan 78 juta ringgit bagi kerja-kerja membaik pulih kira-kira 30 hingga 35 bangunan sekolah daif yang telah diabaikan sejak lebih 15 tahun di Sabah. Menterinya Lim Guan Eng berkata pemilihan sama ada hendak dibaik pulih atau dibina bangunan baru diserahkan kepada perbincangan dan penilaian yang akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kerja Raya dan Kerajaan Negeri Sabah. Salah satu daripada yang penekanan yang diberikan oleh pihak kerajaan ialah pendidikan berkaitan dengan pembaikan yang harus dijalankan ke atas sekolah-sekolah daif. Kementerian Pendidikan Malaysia pada belanjawan 2019 telah peruntukkan 10 juta ringgit kepada Sabah. Tentu ini memang tidak mencukupi dan 10 juta ringgit ini pun telah disalurkan untuk pembaikan kecil bagi 79 buah sekolah. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal selepas Majlis Dialog Bajet 2020 bersama Menteri Kewangan. Kementerian Pendidikan pula akan menggunakan semua 350 juta ringgit hutang yang dibayar oleh Kerajaan Negeri Sarawak kepada Kerajaan Pusat baru-baru ini untuk tujuan membaik pulih sekolah daif di negeri itu. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata ia merupakan fasa pertama daripada jumlah 1 bilion ringgit yang mesti dibayar oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan untuk bayaran pertama itu sebanyak 37 buah sekolah daif akan mendapat manfaat. Kita luluskan untuk fasa pertama 350 juta. Kita telah kenal pasti dengan Jabatan Pendidikan Negeri 37 buah sekolah. Jadi 7 buah sekolah telah siap ditanda dan 30 buah sekali akan ditanda pada Disember 2019. Beliau ditemui semasa melawat bangunan baru Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Tapang di Kuching, Sarawak semalam. Jelasnya, pelaksanaan projek berkenaan akan melibatkan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kewangan serta Jabatan Kerja Raya JKR Negeri yang akan membantu memantau projek. Menurut Dr. Mazli, sebelum ini sebanyak 32 buah sekolah daif lain di Sarawak juga sedang dibaik pulih dan dijangka siap sebelum akhir tahun ini. Pihak kementerian mengambil pendekatan dengan melakukan intervensi ke atas projek yang dilihat berpotensi menghadapi kelewatan atau projek sakit di Sarawak. Pertubuhan Bumi Bersatu Sabah USBO menyokong penuh kepimpinan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menerajui kepimpinan negara sebagai Perdana Menteri kelak. Nothing political. It is not that we want to join PKR. When you write something in a paper as a member, to us that is meaningless. Because you can leave a particular party, you can leave friendship, as we see. But what matters is what is here. I don't have to be a PKR member in order to support him. I don't have to hold position in PKR to be dilantik apa-apa dalam PKR if inside me I'm also trying to undermine his leadership. This is a genuine support. Tan Sri Pandikar berkata demikian pada sidang media sempena perhimpunan memperingati Hari Malaysia Sabah 2019 di Kota Belud, Sabah semalam. Turut hadir ialah Presiden PKR sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menegaskan bahawa program yang diadakan bukanlah program politik atau penyerahan borang masuk PKR. Beliau juga menyambut baik sokongan yang diberikan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan akan menyelesaikan hal-hal berkaitan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 secara baik apabila tiba gilirannya menjadi Perdana Menteri.
Jelasnya, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut mengambil serius isu terbabit, malah telah membentuk satu jawatan kuasa khas yang turut dianggotai Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Upeng. Berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan Cabang Serentak Keadilan Sabah di Kota Kinabalu, Ahli Parlimen Port Dickson itu memaklumkan jawatan kuasa khas berkenaan adalah untuk berbincang mengenai kaedah pelaksanaan dengan lebih berkesan. Ujarnya, isu MA63 bukanlah soal kecil kerana ia telah lama tertangguh. Namun banyak kemajuan dicapai dalam menyelesaikan isu terbabit sekaligus menolak tanggapan sesetengah pihak pembangkang yang mendakwa tiada perubahan dilakukan kerajaan sekarang. Dalam pada itu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata MA63 akan turut menjadi antara intipati dalam pembentangan bajet 2020 bulan depan. I think probably a clearer picture will be available when budget is presented under Begitupun, jelas Guan Eng, tuntutan termasuk isu royalti 20% itu tidak dapat dilakukan sekarang kerana kerajaan kini berdepan cabaran beban hutang yang ditinggalkan kerajaan terdahulu. Ini termasuk keperluan untuk mengambil faktor pemulihan keseimbangan fiskal dan trend kewangan global. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ sasar kutipan RM1 juta bagi siri nombor pendaftaran kenderaan ALL. Pengarah JPJ Perak, Severinus Tukah berkata, siri itu buat pertama kalinya dibuka untuk bidaan secara dalam talian melalui sistem JPJ e-bid. Untuk makluman, ALL ini banyak nama yang akan ada. Yang pertama sekali, ALL 1 tu Ali. ALL 14 tu Alia. So tolong maklumkan, memang banyak. So saya amat mengharapkan agar nombor siri ALL ini dapat sambutan daripada orang ramai. JPJ e-bid bagi siri nombor pendaftaran ALL dibuka selama 5 hari bermula jam 12.30 malam ini. RM20,000 harga minima ditetapkan bagi nombor bernilai utama, nombor menarik pada RM3,000, nombor popular RM800 dan nombor biasa RM300. Kadar kenaikan bidaan minima ditetapkan pada 5%. Perak adalah negeri ke-9 di Malaysia melakukan sistem bidaan nombor pendaftaran secara dalam talian. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Parlimen Indonesia meluluskan pindaan undang-undang yang dianggap kontroversi membabitkan agensi anti rasuah negara itu, Suruhanjaya Membasmi Rasuah atau KPK. Antara pindaan yang dibentangkan meletakkan agensi itu di bawah bidang kuasa Lembaga Pengawasan Luar yang mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada KPK boleh menjalankan aktiviti pengintipan. Pindaan itu bagaimanapun menimbulkan kebimbangan dalam kalangan aktivis anti rasuah yang khawatir ia bertujuan mengganggu operasi KPK. Ia turut mencetuskan bantahan di Jakarta sejak beberapa hari lalu apabila orang ramai termasuk mahasiswa berkumpul bagi membantah pindaan undang-undang berkenaan. Presiden Joko Widodo sebelum ini mempertahankan pindaan itu dan menekankan bahawa Indonesia akan terus mengamalkan sikap tidak berkompromi dalam memerangi rasuah. Ini pula mengenai nahas membabitkan trak di selatan Filipina sehingga meragut 20 nyawa. Siasatan awal mendapati pemandu hilang kawalan dipercayai akibat masalah brek. Trak berkenaan kemudiannya terbabas sebelum terjatuh ke dalam gaung. Punca sebenar nahas masih dalam siasatan. Kasama ang ating mga responders, ang ating mga rescuers, pero as of now,
Di Senegal, 4 orang maut selepas sebuah bot pelancong terbalik akibat ribut. 35 mangsa lain berjaya diselamatkan dalam operasi yang dilancarkan pihak berkuasa susulan nahas. Mangsa yang diselamatkan termasuk 6 pelancong Perancis, 2 Jerman, 2 warga Sweden dan 24 warga tempatan. Manakala pihak berkuasa mengesahkan kesemua mangsa yang maut adalah warga tempatan termasuk kaki tangan pelancongan. Sebuah mahkamah daerah The Hague, Belanda akan mengadakan sesi pendengaran hari ini bagi meneliti kesahihan kes yang diutarakan seorang warga Belanda, Ismail Ziada, susulan serangan bom di rumahnya di Gaza. Serangan itu didakwa dilakukan oleh bekas Ketua Turus Staf Pasukan Pertahanan Israel, IDF, Benny Gantz dan bekas Komander Tentera Udara IDF, Amir Eshel. Zaida yang berasal dari Palestin menuntut keadilan ke atas kematian 6 ahli keluarganya akibat serangan itu yang dianggap sebagai jenayah perang. Dia membuat keputusan untuk membawa kes berkenaan ke Mahkamah Belanda yang memainkan peranan menegakkan prinsip kehakiman sejagat. Ini adalah kali pertama penduduk Palestin boleh menggunakan litigasi sivil berdasarkan perundangan sejagat untuk mendapatkan keadilan dalam kes jenayah perang. Ujar Zaida, serangan tentera rejim Zionis itu melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa selain pencabulan prinsip hak kemanusiaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian paparan Buletin Pagi. Ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.